Akhirnya, masih lagi mulut saya pakcik-makcik Otok Arung. Masih lagi mulut Jufazli Syah Ahmad. Malaysia telah dikejutkan dengan pengumuman tergempar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa tidak ada rombakan kabinet di Putrajaya. Ya, ini adalah pengumuman paling panas, paling dahsyat yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat PMX. Papa Anwar Ibrahim bersama Yang di-Pertuan Agong mengumumkan secara rasmi tidak ada reshuffle kabinet, tidak ada menteri atau timbalan menteri yang dipecat di Putrajaya, tidak ada rombakan kabinet seperti yang dituntut oleh Tun M, oleh media-media pro-PAS Perikatan Nasional dalam Malaysia. Saya dah bagi tahu awal-awal maklumat sulit bocor, ini secret information, ini intelligent information. Memang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong tidak berminat untuk buat rombakan kabinet. Tapi Tun M, Muhyiddin, di bawah media-media pro Perikatan Nasional ni tak reti bahasa. Yalah, buta bahasa Melayu susah juga nak dicakap kan. Memang cerdik dan bijak lah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah mengisytiharkan hari ini tidak ada rombakan kabinet Kerajaan Perpaduan di Putrajaya. Daulat tuanku. Kenapa PMX dan Yang di-Pertuan Agong tidak mahu buat rombakan kabinet? Mari saya bocorkan lagi rahsia. Pakcik-makcik Otok Arung, sebenarnya PAS dan Perikatan Nasional nak masuk kabinet Kerajaan Anwar, nak masuk kabinet Kerajaan Agong. Saya ulang ya. Sebenarnya ahli-ahli parlimen, parti PAS, Parti Perikatan Nasional melobi nak masuk kabinet Kerajaan Agong, Kerajaan Anwar. Tetapi sialnya, malangnya, bikin malu. Anwar dan Agong telah memutuskan, okey, tak perlu buat rombakan kabinet, tak perlu kasih masuk ahli-ahli parlimen PAS dan Perikatan Nasional dalam kabinet Kerajaan Perpaduan. Kalau anda semua perasan, selepas tamatnya pilihan raya negeri 12 Ogos di 6 negeri, orang-orang Muhyiddin dalam Kerajaan Perpaduan melobi bagi masuklah PAS dan Perikatan Nasional dalam Kerajaan Perpaduan. Tak tahu malu punya parti. Melutut di kaki Anwar, melutut di kaki Agong. Menangis-nangis. Tolonglah bagi masuklah PAS dan Perikatan Nasional ni dalam kabinet Kerajaan Perpaduan biar stabil dan aman negara ini. Untuk makluman Muhyiddin, Hadi Bawang, Tun, ahli-ahli parlimen, Perikatan Nasional PAS. Memang inilah real politik. Sukacita saya ingin bocorkan rahsia. Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong tidak berminat untuk masukkan ahli-ahli parlimen PAS, Perikatan Nasional ataupun ahli-ahli parlimen double agent yang pro Perikatan Nasional ni untuk menyertai kabinet Kerajaan Perpaduan Rakyat di Putrajaya secara rasmi. Dulu Muhyiddin sudah ditawarkan oleh Agong untuk buat Kerajaan Perpaduan bersama Anwar. Muhyiddin pun jual mahal. Jadi orang dupang, orang gila. Saya tak nak tuanku. Saya nak jadi Perdana Menteri. Saya tak mau Anwar jadi Perdana Menteri. Nah,
Yang dikejar tak dapat, yang dikendong keciciran, PAS dan Perikatan Nasional masih jadi pembangkang di Putrajaya. Ahli-ahli parlimen, Perikatan Nasional yang dah lama tak merompak ni, terus meroyanlah. Tak ada rombakan kabinet, memang tidak ada lah nama-nama ahli parlimen PAS Perikatan Nasional dalam senarai Anwar Ibrahim, dalam senarai yang di Pertuan Agong. Ini sebenarnya cerita di sebalik isu rombakan kabinet yang sengaja diuar-uarkan oleh media-media yang dibayar oleh Perikatan Nasional. Kalau anda semua perasan, ada banyak media membocorkan maklumat-maklumat sulit yang salah. 2-3 hari ni saya dah baca laporan tu. Oh, nama ini masuk Kabinet Anwar. Ini nama ini digugurkan. Kita akan buat perubahan kabinet di Putrajaya. Oh, ini memang sah. Anwar jumpa Agung kemarin nak buat rombakan kabinet. Tuk-tak Anwar Ibrahim telah membocorkan maklumat sulit hari ini. PMX mengesahkan beliau menghadap yang di Pertuan Agong bukan untuk berbincang tentang rombakan kabinet. Ia adalah tentang mesyuarat kabinet dengan menteri-menteri sedia ada. Saya kira Anwar Ibrahim cukup jelas, terang lagi bersulu telah mendedahkan beberapa minggu lalu. Anwar Ibrahim dan Menteri Komunikasi Kerajaan Perpaduan telah menyatakan tidak ada perbincangan tentang rombakan kabinet ni. Yang syok sendiri ni wartawan-wartawan, media-media pro Perikatan Nasional. Saya nak tegurlah media-media ni. Kalau nak buat gimmick politik, nak buat cerita politik panas, janganlah buat fake news macam ni. Janganlah buat cerita dupang-dupang begini. Saya kira saya punya laporan maklumat sulit sangat tepat 300%. Saya dah kata awal-awal tidak ada rombakan kabinet dan saya sangat bersetuju atas kebijaksanaan yang di Pertuan Agong, kebijaksanaan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu buat rombakan kabinet hari ini, tidak mahu masukkan nama-nama baru dalam Perikatan Nasional, dalam Parti PAS atau dalam kartel pengkhianat yang menyertai kerajaan hari ini. This is the right decision. Kenapa Anwar Ibrahim dari Pertuan Agong tidak mahu buat pemecatan menteri dan timbalan menteri? Pertama, Anwar Ibrahim dan Agong tahu jika mereka membuat rombakan kabinet, ini bermaksud Anwar Ibrahim dan Agong telah menunjukkan kerajaan mereka sangat-sangat lemah kepada seluruh dunia. Dan apabila Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agong kekal dengan pendirian senarai kabinet sedia ada, ini membuktikan Kerajaan Agong, Kerajaan Anwar sangat-sangat powerful, sangat-sangat stabil, sangat-sangat kukuh di Putrajaya. Dan dari segi sentimen politik, dari segi persepsi politik, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong tidak masuk perangkap media-media propaganda yang pro Perikatan Nasional ini untuk terikut-ikut rentak percaturan kuasa pembangkang membuat perubahan atau rombakan kabinet besar-besaran. Saya sudah memberi nasihat secara terbuka kepada PMX, kepada Yang di-Pertuan Agong. Tidak ada keperluan membuat rombakan kabinet. Kerana bagi saya, kabinet Kerajaan Agong, Kerajaan Anwar Ibrahim tidak ada masalah. Sebab kedua, kenapa Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong tidak mahu membuat rombakan kabinet? Orang pertama yang secara terbuka membangkitkan isu rombakan kabinet ini adalah Tun M dan media-media propagandanya. Maka kebijaksanaan yang di Pertuan Agong dan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini tidak mahu membuat rombakan kabinet membuktikan Tun M dan media-media lobinya tidak ada kuasa lagi dalam Malaysia untuk memberi order
kepada Istana dan Putrajaya dalam percaturan kuasa ini. Dan rombakan kabinet ini tidak mahu dibuat oleh Anwar dan Agong, membuktikan Anwar dan Agong lebih berkuasa daripada Tun M dan media-media propaganda yang sengaja merekayasa dan mereka-reka cipta isu kontroversi rombakan kabinet di Putrajaya. Anwar dan Agong tahu jika mereka ikut arahan Tun M dan media-media propaganda untuk membuat rombakan kabinet, secara tidak langsung Anwar dan Agong menunjukkan mereka tidak ada kuasa. Dan saya bersetuju apabila Agong dan Anwar menunjukkan kuasa mereka hari ini, ya, muktamad tidak ada rombakan kabinet seperti apa yang dituntut oleh Tun M dan media-media lobinya. Maka orang yang paling tidak gembira dengan berita buruk ini adalah Tun M. Dan sekali lagi, Tun M gagal dalam politik deep state ini untuk memerangkap Anwar Ibrahim dan Agong di Istana dan Putrajaya. Sebab ketiga, kenapa Anwar Ibrahim dan Agong tidak mahu membuat rombakan kabinet hari ini di Putrajaya? Geniusnya Anwar Ibrahim dan Pertuan Agong, mereka tahu media-media pro Perikatan Nasional sedang mencipta persepsi politik untuk gerakan politik kudeta bagi menggulingkan, bagi menghuru-harakan, bagi memecah belahkan Kerajaan Agung Kerajaan Perpaduan dari belakang pintu Putrajaya. Bagi pembangkang, bagi Tun dan media-media aparatus mereka, jika mereka mencipta cerita tipu-tipu kononnya kabinet Anwar Ibrahim ada masalah, mereka boleh membangkitkan isu rombakan kabinet ini pasca pilihan raya kecil di Johor bagi memecah belahkan kesatuan parti-parti politik kerajaan di Putrajaya. Dalam senarai kabinet kerajaan Anwar Kerajaan Agung, there is many powerful politician dan nama-nama besar yang menyertai kabinet kerajaan Anwar yang merupakan watak-watak utama dalam percaturan kuasa Malaysia sehingga Muhyiddin jadi PM tepi, Tun M jadi PM tepi, PAS dan Perikatan Nasional jadi pembangkang. Maka pemahaman percaturan kuasa di pihak Anwar Ibrahim dan di Pertuan Agong, secara tersirat mereka sangat-sangat genius mentafsir isu rombakan kabinet ini bahawa jika kita buat rombakan kabinet, kerajaan kita akan tumbang. Dan Anwar Ibrahim bersama yang di Pertuan Agong dapat membaca politik hari ini dengan sangat tepat. Bagi Anwar, bagi yang di Pertuan Agong, kalau kita buat rombakan kabinet, kerajaan kita tumbang. It is true. Dan apabila Anwar Ibrahim dan Pertuan Agong tidak mahu buat rombakan kabinet, maka kerajaan Anwar Kerajaan Agong tidak dapat ditumbangkan dan digulingkan. Sekalipun semua media-media melobi dengan cerita tipu-tipu, kononnya ada nama si Pulan masuk dalam kabinet kerajaan Anwar, ada nama si Pulan digugurkan daripada kabinet kerajaan Anwar. Maka Anwar dan Kerajaan Agong berpegang kepada satu prinsip, satu falsafah perpaduan. Jika mereka buat rombakan kabinet, perpecahan besar-besaran akan berlaku dalam semua parti politik. Semua parti politik akan marah dan mengamuk jika nama-nama besar digugurkan dalam kabinet kerajaan Agong. Maka adalah tepat dan sangat tepat. Dan saya sangat bersetuju. Anwar Ibrahim bersama yang di Pertuan Agong yang cukup genius itu, mengisytiharkan tidak ada rombakan kabinet di Putrajaya. Selain itu juga, kenapa tidak ada rombakan kabinet? Ini perkara paling pokok, perkara keempat. Pada pandangan peribadi saya, memang tidak ada keperluan untuk buat rombakan kabinet. Menteri-menteri Anwar Ibrahim tidak ada masalah. Timbalan Menteri Anwar Ibrahim tidak ada masalah.
semua bekerja dengan baik, semua bekerja dengan hebat. Kalau saya ditanya berapa grade saya nak bagi KPI, Kabinet Kerajaan Anwar Ibrahim, saya bagi grade A++. Ini baru berapa bulan jadi menteri, jadi timbalan menteri. Ia adalah tulang belakang kepada Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar, Kerajaan Rakyat yang sangat-sangat sukar untuk ditumbangkan dan digulingkan dari belakang pintu Putrajaya. It's mean dalam Kabinet Kerajaan Anwar ini tidak ada pengkhianat, tidak ada petualang. Semua nama-nama menteri dan nama timbalan menteri, semua cemerlang, gemilang terbilang. Kalau saya ditanya, setiap masalah negara, it's normal. Semua negara ada masalah. Dari segi dasar dan polisi, Kabinet Kerajaan Anwar Ibrahim sangat fresh, sangat bagus. Dan antara menteri-menteri yang hebat adalah Menteri Keuangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara menteri yang hebat, saya terus terang, Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi. Tengku Zafrul, Menteri yang menarik pelabur, sangat hebat. Hanayo, Menteri Sukan. Tengoklah acara Sukan Asia. Kita dah nak capai target untuk dapat pingat. Timbalan Menteri Sukan dan Belia, Adam Adli, sangat hebat kerjanya. Pemangku Menteri Harga Barang Rahmah, Ahli Parlimen GRS, sangat bagus kerjanya. Mat Sabu handle isu harga beras. Harga beras tempatan yang disembunyikan, Mat Sabu sangat bagus. Azalina Uthman, Menteri Undang-Undang, sangat hebat, sangat bagus. Handle isu tuntutan suluh. Menteri Zahid Hamidi juga sangat bagus. Bukan makan gaji buta. Isu pembangunan luar bandar dia sangat ambil berat. Menteri Pendidikan, ni ahli parlimen wanita yang sangat hebat. Menteri Pendidikan tu lebih hebat daripada Razi Jidin. Tak merompak. Kalau berbahas dekat parlimen, dia yang paling hebat. Ahli parlimen wanita. Menteri DAP, semua bekerja. Menteri Amanah, semua bekerja. Menteri-menteri UMNO semua bekerja dengan sangat hebat. Menteri PKR lagilah bekerja pulun. Sangat hebat. Menteri GPS, GRS, semua hebat. Grade A++. Yang tak suka dengan menteri-menteri ni pembangkang. Diorang tak puas hati sebab mereka tak masuk nama mereka dalam senarai Kabinet Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung. It's very simple. Kabinet Kerajaan Anwar Ibrahim ini 100 kali ganda lebih hebat daripada Kabinet Kerajaan Pintu Belakang Muhyiddin, Hadi Bawang, PAS dan Perikatan Nasional 2 tahun lalu. Setiap masalah selesai di zaman Anwar Ibrahim. Tidak ada yang tak selesai. Sebab itu Kerajaan Perpaduan menang pilihan raya negeri di Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, pilihan raya kecil di Johor baru-baru ni. Lepas ni menang lagi pilihan raya kecil di Pahang. Sebab itu PAS dan Perikatan Nasional tak dapat tumbangkan Kerajaan Anwar. Menteri-menteri Anwar, timbalan-timbalan Menteri Anwar semua tip-top. Ini saya punya honest review. You setuju atau tidak, you percaya atau tidak, you suka atau tidak, this is facts. Maka saya salute and respect kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat keputusan yang sangat tepat, yang sangat bijak, yang sangat genius, tidak mahu membuat rombakan kabinet di Putrajaya. Maka secara timbang taranya, Muhyiddin, Tun, PAS, Perikatan Nasional, Hadi Bawang kena fikir lagi jalan baru. Dah gagal dah kalian nak gulingkan Kabinet Kerajaan Anwar, Kerajaan Agung. Anwar Ibrahim dengan yang di-Pertuan Agong ni bukanlah bodoh macam Tun M. Yang gulingkan Kabinet Kerajaan sendiri pada tahun 2020 lalu.
Sebab itu Anwar dan Yang di-Pertuan Agong tidak mahu mengulangi kebodohan Tun M di Putrajaya. Anwar Ibrahim ni, menteri-menteri dia tak ada yang bergaduh, tak ada yang letak jawatan. Seperti di zaman Muhyiddin. Kenapa Muhyiddin tu tumbang di Putrajaya pada tahun 2021 lalu? Ialah menteri-menteri kabinet Muhyiddin tak percaya dengan kepimpinan Muhyiddin yang gagal menyelesaikan masalah COVID, yang ramai rakyat mati musim COVID, rakyat miskin makin miskin di zaman dia, harga barang sangat mahal di zaman dia, semua masalah tak selesai. Kamu masih ingat menteri-menteri di zaman Muhyiddin jadi PM ke-8 kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang, semua letak jawatan sampai Muhyiddin tumbang, dipecat oleh Agong, kau tahu? Anwar hebat. Mana ada menteri nak letak jawatan? Mana ada ahli parlimen nak keluar daripada kerajaan Anwar? Maka tidak ada keperluan untuk buat rombakan kabinet. Sesebuah kerajaan yang mahu buat rombakan kabinet hanyalah kerajaan yang nyawa-nyawa ikan. Seperti Muhyiddin, seperti Tun. Seperti Perdana Menteri sebelum ini. Saya tak perlu sebut nama mereka, nanti diorang sakit hati, mengamuk, berdarah-berdana lubang telinga mereka. Lepas tu, jadi orang gila nak balas dendam dengan saya. Apapun syabas dan tahniah kepada Kabinet Kerajaan Agong, Kabinet Kerajaan Anwar Ibrahim yang kekal bersatu padu di Putrajaya, tidak mahu berpecah belah dan tidak mahu buat rombakan kabinet di Putrajaya. Ketahuilah dari segi persepsi politik dan sentimen politik, majoriti rakyat, termasuk saya ni, pengkritik paling famous di dunia ni, kingmaker baru politik Malaysia, saya sangat-sangat berpuas hati dengan prestasi Perdana Menteri, Menteri Keuangan, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet Kerajaan Agong yang bertaraf world class, yang saya boleh bagi grade A++. Checkmate. And game over 100 kali. Tun M, Muhyiddin di bawah PAS, Perikatan Nasional yang gagal menggulingkan Kabinet Kerajaan Anwar Ibrahim dari belakang pintu Putrajaya, dari belakang pintu istana hari ini. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu, saya Jufazli Syamat kekal menyokong Yang Amat Berhormat PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kekal menyokong Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan UMNO GPSG Aris Warisan di Putrajaya untuk terus memerintah di Putrajaya 5 tahun 1 penggal. Kepada pembangkang, teruskan membangkang secara bangang. Kalau cemburu tengok Kabinet Kerajaan Anwar tu, buatlah kabinet sendiri. Muhyiddin Tun Hadi Bawang di planet neraka Jahannam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Game is over. PAS dan Perikatan Nasional. Anwar Ibrahim masih jadi Perdana Menteri, masih jadi Menteri Keuangan. Bolehlah kalian secara berjemaah, kalau tak suka Anwar jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Keuangan, bunuh dirilah bosku. Sekian, terima kasih.